Jangan kita merosakkan perhubungan jangka panjang kita bersama keluarga, makna bukan perhubungan kat dunia sampai ke akhirat, dengan tindakan apa tadi? Bodoh kita. Lagi sekali. Bodoh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sesi borak-borak tentang rumah tangga. Kami ini berbalik daripada program kursus di mana? Dekat Negeri Sembilan. Singgah di R&R untuk solat. Jadi petang ni kita nak bincang tentang satu isu, satu tajuk berkenaan dengan apa tadi? Lupa lah. Jangankan goda apa? Bila digoda apa nak buat Ini susulan daripada lepas lah. Sebab yang lepas punya Ustazah dah minta saya untuk terangkan apakah tips cara untuk menghadapi godaan. Bukanlah nak katanya saya ni selalu menghadapi godaan, tetapi kita kan kita tak selalu kena goda. Ada sikit lah. Biasalah semua lelaki macam tu. Jadinya godaan-godaan ni datang daripada ada yang datang daripada anda tu. Okey. Anda tu. Anda tu. Ada. Yang kedua datang daripada anak dara lah. Pengakuan berani lah ni. Anak dara pun ada. Kemudian yang ketiga mungkin isi orang. Mungkin lah. Kemudian yang keempat mungkin janda. Ya nak lagu selingan. Kau dengar yang kan tak dengar. Okey. Jadi maknanya pelbagai lah. Okay, jadinya bila diorang datang ni macam-macam cara lah. Ada yang bagi hadiah, ada yang bagi perhatian, macam-macam Yang penting diorang ni nak supaya ni diorang ni disayangi, dicintai, diberi perhatian, terutama yang memuda ni. Contoh, andai kata dia pernah bercinta dengan seorang lelaki ketika di sekolah rendah dan disambung ke sekolah menengah, kemudian bila masuk universiti dia putus cinta, maka siapa yang akan dia sasaran? Sesiapa yang terlibat lah. Mungkin kita, mungkin sesiapa yang dekat dengan dia lah akan dia sasaran untuk dia menumpang bahu, menumpang bahu untuk menangis, menumpang bahu untuk mengadu lah tentang kisah hidup dia. Kalau kata lelaki ni kuat jiwa dia, dia akan tepis lah godaan-godaan tu. Tapi bagi lelaki yang lemah jiwanya akan hanyut lah. Jadi sekarang ni you ni lelaki yang lemah jiwa ke yang kuat jiwa? I kuat jiwa. Ya. Kuat. Patut dah pakai baju harimau. Tak, ni pengalaman orang lah pengalaman orang. Kita dengar kita jadikan bahan lah untuk bincang. Sebenarnya kenapa? Apa yang menyebabkan sekarang kita tanya kat orang lelaki lah, apa yang menyebabkan seorang lelaki tu tergoda? Sebab kes sekarang ni kita akan cerita lah kenapa perempuan tu pula yang menggoda. Dan kita tanya kenapa orang lelaki yang tergoda. Kenapa orang lelaki tergoda? Sebab yang pertama, dia datang tu package dia lengkap. Package dia lengkap macam mana? Dari segi penampilannya, wow, dahsyat. Kemudian aspek kecantikannya, menangis tengok. Kan? Kemudian maklumlah dia datang tu keadaan flip flop, one off kan, ataupun touch and go kan. Touch and go tu bukan dia kata touch dia and go, tak. Maksud dia datang pergi. Tak apa. Okey, kita teruskan apa tu? Okey.
Kemudian bila kata dia macam tu, datang sekali sekala tu, memanglah ia akan menarik perhatian bagi lelaki-lelaki yang mengalami masalah rumah tangga, yang menghadapi masalah bila pandang muka isteri menangis dia. Nangislah hati. Tengok muka isteri, dia menangis dalam hati. Tengok muka isteri orang, mengalir air liur. Mengalir liur. Tengok orang lelaki kan. Baik. Okey, lepas tu ialah orang lelaki ni biasa tu, orang lelaki ni bising nak kahwin lagi tapi tak kahwin pun. Takut. Dia takut sebab dia tak mampu. Dia tahu dia tak mampu, tapi saja kata mulut nak cakap nak kahwin lagi kan. Dan itulah kenapa orang perempuan tertarik ke menggoda. Jadi sekarang kita buat kesimpulan dulu. Maknanya orang lelaki dia akan tergoda dengan orang perempuan. Bila dia jumpa perempuan, dia jumpa selain daripada isteri tu yang lebih hebat, yang lebih menawan, yang lebih comel, cantik. Sebab itulah biasanya macam tu lah. Biasa macam tu lah. Dah tengok muka bini hari-hari kat rumah kan, dia cemuh lah. Dia cemuh. Tengok tu Dina. Dah, ini cemuh. Ini bukan kata bab siapa, ini contoh. Kan? Ini contoh. Okey, lepas tu? Jadinya itulah akibatnya. Mungkin ada mungkin pendengar ada sebab lain. Kenapa dia tergoda semua tu. Cuba share sikit apa sebab orang lelaki tergoda ni. Jamu potion. Mungkin kan? Ada pengalaman je. Dia kena bagi panduan supaya orang perempuan dia tahu apa nak buat kalau suami dia tergoda. Kami ni bukan apa, kami ni baru dapat satu WhatsApp mengatakan bahawa anak menantu dia buat pangai. Pangai macam mana bila kata tidur malam tu membelakangkan pasangan masing-masing. Alah, cakap je lah bahasa dia. Buntuti antara satu sama lain. Faham. Belakang membelakangi antara sama lain. Ada masalah. Bila isteri check handphone suami, ada perkataan sayang, perkataan love, sayang, love ni. Apa cerita? Kemudian bila isteri tanya, abang nak saya ke nak perempuan tu? Kalau nak perempuan tu, cerai. Suami kata, tak suami apa. Dia buat taklid lah. Contoh, dia kata, tak apalah, lepas salin, cerai lah. Nampak? Nampak tak masalah ni? Benda ni berlaku lah. Hak yang dalam drama tu, drama sangat tu satu hal juga. Kan? Drama yang sebetulnya dekat dalam rumah tangga yang ada sekarang ni pun happen juga. Macam mana kalau ada isteri orang duk minatkan saya, macam mana isteri saya mula fikir yang bukan-bukan. Itu standard lah. Biasanya orang perempuan bila dia suka nak kalau isteri orang, kalau dia suka pada lelaki tu, ni kita bagi tahu kenapa isteri orang goda suami orang atau lelaki lain. Antara sebabnya satu, cinta pudar-pudar gitu. Kita panggil istilah apa? Istilah sondol. Tu satu hal. Sondol lah tu minggu lepas kita punya bincang lepas. Tak, dia antara sebabnya lelaki tu dah stabil. Dia takkan ambil lelaki yang tak stabil. Stabil dari segi ekonomi, dan juga dia mesti ada pernah berhubung. Takkan tiba-tiba minat macam tu je. Kan? Surat mana berhubung, mana dia tahu. Dan memang ada kes yang mana seorang perempuan, isteri orang, dia minat pada lelaki lain disebabkan kelemahan yang ada pada si suami tadi, dan lelaki tu pun tahu suami kepada perempuan tadi lemah. Jadi bila dia tahu, so dia start nampaklah ada ruang dan peluang di situ. Jadi macam mana kalau orang datang menggoda, datang nak berkenalan, kita sebenarnya kita tahu dia datang nak menggoda ke, nak berkenalan ke, ataupun datang untuk apa, tak tahu. Cumanya untuk kes begitu, maka nak tak nak, mula-mula sekali tolonglah wujudkan filter dalam diri kita. Filter ni penapis dalam diri kita supaya kita tahu, dapat detect, dia datang ni untuk menggoda ni, dia datang ni untuk minta bantuan ni, tak apalah. Kalau sekadar minta bantuan, sekadar datang nak nasihat, tak apalah. Tak apa. Tetapi kalau kata dia lebih daripada tu, dah tahu dah lain macam. Sebab filter kita ni, kalau kata filter kita ni penuh iman, kita dapat detect tau. Dapat detect
dah tahu dah lihat wajahnya, ayat SMS-nya, WhatsApp-nya dah tahu dah. Oh, ayat ni nak menggoda ni. Tak apalah. Kita jangan reply. Kalau boleh tunjuk kat isteri, yang tengok ni dia hantar apa ni? Tengok kat handphone. Kat handphone kan. Tunjuk kat isteri. Oh ni, maksudnya kita share. Apa yang kita terima kita share dengan isteri. Bukan yang kita simpan. Ni dia WhatsApp tu. Hello sayang. Kita simpan handphone poket. Lepas tu bergetar je semua tu. Lepas tu isteri bertanya, kenapa you tak kuatkan volume handphone you? Kenapa you vibrate kan? Itu yang mendatangkan rasa curiga tau. Sebab takut. Yalah. Takut. Okay. Filter tu penting. Filter. Sekarang ni semua kena pasang filter. Bukan saya suami, isteri pun pasang juga. Sebab orang perempuan ni dia makin laku bila dah kahwin. Orang perempuan makin laku bila dah kahwin. Dia tengok perempuan ni loaded ni, handphone pun Samsung, iPhone. Kita pakai cak ayam dia Vivo semua kan. Sebab tu perempuan pun kena berhati-hati. Sebab orang perempuan ni dia nilai-nilai keibuan tu ada. Jadi ramai orang lelaki terpikat. Orang lelaki ni nilai-nilai seorang kebapaan tu ada. Ramai pula gadis yang terpikat. Lebih menyerlah lah. Lebih menyerlah. Jadinya pasang filter dalam dada kita ni, iman kita ni, trace. Oh, ayat-ayat ni adalah ayat untuk menggoda. Yang pertama. Boleh ya? Pasang filter dalam diri kita. Yang kedua. Yang kedua kena fikirlah tentang kelangsungan keluarga yang kita bina. Kita nak kahwin dan kita ada anak untuk bawa isteri dan keluarga kita kepada Allah. Pastikan isteri kita jaga syariat, pastikan anak kita semua solat, faham ilmu agama semua. Itu matlamat kita. Sebab perjalanan hidup kita panjang lagi sampai akhirat. Jangan musnahkan keluarga ni dengan tindakan bodoh kita menerima godaan-godaan orang lain sehingga kita mengenepikan keluarga kita. Okey. Kena koding perkataan Ustaz Azman tu. Apa dia? Jangan kita merosakkan perhubungan jangka panjang kita bersama keluarga, makna bukan perhubungan kat dunia sampai ke akhirat. Dengan tindakan apa tadi? Bodoh kita. Lagi sekali. Bodoh. Dengan tindakan bodoh Bapak saya bilang hari ni hari bodoh saya cik. Kan? Di depan dengan godaan perempuan je, perempuan tu pakai seksi ke, perempuan tu lebih cantik daripada isteri dia ke. Kita kan tengok cerita Korea. Tengok cerita Korea, tengok cerita Filipina. Tengok semalam kan cerita Filipina kan. Suami dia curang dengan dia, tak masalah. Apa? A woman's con. Tak masalah. Sebab mereka tak bukan Islam. Kita Islam, kita ada nilai-nilai dia. Kita ada pekerti dia. Kemudian Yang ketiga dalam berdepan dengan cabaran kena goda ni, apa nak buat? Yang ketiga, jagalah solat, jaga sembahyang. Bila kata kita jaga solat ni, insyaAllah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara munkar. Jadi kita nak ingat maksiat, insya-Allah lah dengan solat itu akan bantu kita untuk memeliharalah diri kita ni daripada melakukan maksiat. Biasanya orang buat maksiat, dia curang dengan isteri dia. Jangan buka ruang untuk digoda. Ya, sebenarnya saya nyatakanlah minggu lepas dalam radio bernama. Kita sendiri buka ruang untuk kita digoda, untuk didekati, kan? Akan datang lah. Sekarang nak kena goda senang je, kat ujung jari je. Dia klik je, yes or no. Kan pernah berlaku kan kes-kes sebelum ni. Kan pernah berlaku kan kes-kes sebelum ni. Si lelaki ni kena goda, lepas tu melalui video call. Kemudian perempuan dia tak tahu dia direkam. Ya, betul. At the end lelaki tu kena ugut. Dia rakam tu sehingga kan dia kata apa saja yang ada pada dia akan sahkan pada perempuan tu.
sampai apa scammer lah kan. Kan macam scammer lah. Scammer tu merakam tindakan aksi dia yang agak memalukan, kemudian diugut untuk disebarkan kepada publik. Sebab tu jangan sesekali untuk kita menerima, contohnya di Facebook, menerima rakan-rakan Facebook yang kita tak kenal, yang kita tidak ada mutual friend, dan dengan mudah untuk kita untuk terbuka hati nak bantulah. Kan? Hati-hatilah. Sekarang scammer ramai. Dia tergoda tu, bila dia tergoda dengan apa kelembutan, dengan godaan tu kan dia apa pun, kadang tak guna muka pun, dia guna ayat-ayat yang bebas. Kan? Kadang guna muka pun bukan muka dia. Entah gay. Dia ambil lah gambar-gambar yang comel-comel, kemudian tak tampal kat Facebook. Gay rupanya. Biasanya orang yang tergoda ni adalah orang yang mudah tertipu. Orang yang mudah ditipu, terutama pada pandangan mata. Betul tak? Dah berterus terang keadaan masing-masing, lebih baik tu bukan pada family, tapi still nampak masih ada WhatsApp, masih tak faham nak buat guana, nak buat lagu mana Ustaz Azman. Dah habaq dah tapi tak faham. Tak faham. Kalau hang mampu hang kahwin dengan dia. Mana boleh? Isteri orang. Kalau anak dara, pertimbangkanlah untuk ambil. Kalau isteri orang, beritahu suami dia. Boleh beritahu suami dia? Pasal kena tumbuk belakang. Beritahu suami dia, kata ni, tuan, isteri tuan ni melampau ni dengan saya pun dia menggoda ni. Saya pun hampir-hampir tergoda. Tak apalah, nak selamatkan hubungan rumah tangga mereka dan kita. Sekarang ni salah satu cara dia, kalau nak yang agak okey sikit lah, jangan Ustaz Azman tu kalau betul-betul berani mati. Tapi salah satu caranya adalah memberitahu kepada isteri, bagitulah dekat isteri yang apa kata, yang tolong nasihatkan begini perempuan ni, sebab kadang orang perempuan dia sama-sama memahami. Tapi biasalah orang perempuan ni sama-sama faham, sama-sama jantina, dia sama-sama luka melukai. Kan? Baik, yang terakhir cara untuk menghadapi godaan ialah kita menjarakkan diri daripada perempuan berkenaan, daripada lelaki berkenaan. Kita namakan sebagai apa dalam kaedah fiqh? Sadu zara'i'. Menutup pintu-pintu kerosakan. Maknanya kalau kata dia menghubungi kita, dia WhatsApp kita, jangan reply. Kemudian dia call kita, dia angkat. Dia nak jumpa kita, jangan jumpa. Jarakkan diri. Menutup ruang-ruang yang boleh berlakunya godaan tu. Sama macam abang cakap, jangan bagi ruang tu ada. Kan? Bila ruang ada, maka peluang pun datanglah. Bila peluang datang, apa lagi? Berlakulah saling goda-menggoda antara satu sama lain. Okey? Tu juga. Yalah. Kalau goda tu suami orang, isteri orang tu, tak tahulah juga kenapa dia orang macam tu kan. Tapi itulah, hidup ni nak mencari kesempurnaan memang takkan jumpa sempurna. Janganlah kata dia mengorak isteri orang pun dia akan mencapai kesempurnaan. Dia takkan temui kesempurnaan. Kalau kata dia nak mencari kesempurnaan itu adalah kembali kepada syariat tu je lah. InsyaAllah family dah ada, anak dah ada apa semua, nak apa lagi. Kalau nak kahwin yang kedua, ketiga, empat, carilah orang yang betul-betul. Siapa? Anak dara, atau janda, atau balu. Kalau kata nenek tua tu, tak apalah kan. Okey, itu je. Yang empat lah kan. Yang pertama apa? Yang pertama kita wujudkan kita bagi senang cerita untuk tahan godaan ni dengan 4P. 4P. P yang pertama adalah penapis, betul. Filter. Jika ada masalah rumah tangga tak sesuai, suami orang bercerita dengan isteri orang, lama-lama depa yang kantoi. Betul. Betul. Selalu sangat kalau pergi office, gaduh dengan suami kat rumah, datang office nak cari orang nak cari tempat mengadu, dia cari kita ni, yang lelaki ni. Man hang tahu tak, malam tadi lelaki aku tak balik rumah ni, lah kesiannya.
Kalau saya ni ambil kesempatan. Kalau abang dia nak ambil kesempatan. Kesian tak apalah, malam ni aku belajar makan. Makan steak, makan apa? Makan nasi Arab. Habis. Tetapi orang yang menjaga, tak apalah, itu ujian Tuhan, sebab namanya hang kena layan baik lelaki hang ni. Ni bagi cadanganlah, bagi saranan untuk dia berubah. Mungkin suami dia marah ada kelemahan si isteri. Kan? Suami suka makan di rumah, tapi si isteri tak masak, asyik lah WhatsApp je. Tu kadang dia alasan macam tu lah. Macam tu lah. So apa patut isteri buat? Bila isteri buat, dia kena berubah lah. Tapi tu bukan ayat. Tanyalah suami dia, abang, apa masalah saya, ada tak dosa-dosa saya? Tanyalah suami dah, aku ni suka makan di rumah, aku tak nak makan kat kedai, tak sedap, ajinomoto banyak, MSG banyak, kau masaklah kat rumah. Bodoh. Memang melampau tau. Saya nak berlakon jadi suami yang melampau. Tak adalah. Suami yang terlampau. Lagi dahsyat tau. Realiti masyarakat dahsyat. Ni contoh je kan. Contoh je. Jadi bila dah macam tu, si kena berubah lah. Jangan dulu yang perasaan je. Biar suami nak makan tak makan, lantak je lah. Aku pun tak makan.